Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya serta kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dan berkongsi ilmu. InsyaAllah kita masih dalam perbincangan berkaitan dengan surah Al-Baqarah pada ayat 1 sampai ke 5. Baik, saya telah terangkan pada pertemuan lepas, insya-Allah, ya, beberapa perkara. Pertamanya berkaitan, kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah awal tersebut, ada ciri-ciri, ya, ciri-ciri yang Allah sebut pada ayat 1 sampai 5 sebut. Ini semua adalah ciri-ciri orang yang berjaya. Dan dalam ciri-ciri orang berjaya ni, Allah kata pada ayat yang kelima tu kan, Allah kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka. So kembali balik, petunjuk tu dekat mana? Tengok pada ayat yang kedua, zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Ya, dan Allah kata wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang yang berjaya. So nak dua lah pada diri kita ni tuan-tuan. Kalau kita lihat ayat ini, satu, kita nak jadi orang berjaya. Ya. Dua, orang nak berjaya tu mesti berada di atas petunjuk Tuhan dia. Petunjuk Tuhan dia, Allah bagi tahu ayat yang atas, ya, iaitu dia tak ragu kepada Al-Quran dan dia mesti jadi orang bertakwa yang ikut petunjuk Al-Quran. Sejak dulu lagi saya ingatkan benda ni tuan-tuan. Ya. Memang kita tak boleh lari daripada Al-Quran. Ya. Kalau kita jauh daripada Al-Quran, kalau kita rasalah kita menjauhkan diri daripada Al-Quran, adakah menandakan kita tu orang berjaya? Tanyakan diri kita sendiri. Ya. Kalau ini antara benda penting tuan-tuan. Ya. Kalau tak ada Al-Quran, apa cara kita nak hidup? Macam mana kita nak tahu siapa kita sembah? Ya. Sebab tu Allah kata pertama, inilah kitab. Zalikal kitab la raiba fi. Pertama, tak ada keraguan. Jangan ragu. Ini kita dah bincang panjang-panjang. Apa pun Allah kata, kita kata Allah benar. Ya. Saya bawa contoh tuan-tuan. Nanti dalam tentang hal ghaib kan. Tentang hal ghaib. Contoh tadi kita tengok. Kita kena tahu prinsip-prinsip dululah, saya terangkan dulu. Sebab saya banyak tengok lihat kebanyakan masyarakat kita, bila Al-Quran ini dia suka hanya sekadar nak membaca semata tanpa memahami. Kita cubalah, bukanlah 100% faham. Kan? Tapi sekurang-kurangnya benda-benda yang pengajian sebegini
akan membawakan kepada kita serba sedikit kefahaman. Sebab tu Nabi kata apa dia? Man yuridillahu bihi khaira. Siapa yang Allah nakkan dia kebaikan, kalau Allah nak orang tu baik, yufaqihu fid din. Allah akan beri dia kefahaman dalam agama. So kita bukan, itu kalau orang ulama dah besar tu memang faham betul lah dia. Kan? Ya. Macam kita ni sedikit-sedikit. Ya. Inilah program sebulan sekali. Ya, untuk kita dengar. Untuk yang Allah bagi kita rahmat untuk beri faham Al-Quran. Ya. Sebab itu ini semua rahmat Tuhan. Allah nak pilih kita. Tapi bila kita menjauhkan diri daripada Al-Quran, ini yang saya lihat. Saya secara peribadi, ya, sedih. Ya, umat kita memang jauh daripada Al-Quran. Hanya Al-Quran ini untuk sekadar apa dia? Semata-mata bacaan. Rata-rata kita tengok. Siapa nak datang kuliah untuk faham Al-Quran? Itu belum kita cerita bahasa Arab lagi. Bahasa Arab lebih berat lagi kan? Ini kita bicara dalam bahasa Melayu. Untuk faham Al-Quran. Ya. So ini di antara perkara lah. Jadi kita nak jadi orang berjaya tuan-tuan. Bila Allah kata, kita kena pastikan kita berada di atas petunjuk. Ya. So tapi petunjuk siapa? Petunjuk saya? Petunjuk ustaz? Petunjuk tok syekh? Petunjuk tok guru? Bukan. Petunjuk Allah. Kan? Bila contoh Allah kata dalam ayat ni yang kita belajar, bincangkan pada pertemuan lepas, ayat yang ketiga tu Allah kata, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang ghaib. So baik, kita bincang panjang dah. Hal ghaib ni apa dia? 6 perkara. Rukun iman tu. Okey? Tentang apa yang Allah beritahu tentang Allah. Iman kepada Allah kan? Tentang apa yang Allah beritahu tentang Allah. Kedua, beriman tentang apa dia? Kepada apa? Malaikat. Okey? Beriman kepada antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi, kata Nabi SAW. Kau beriman kepada Allah. Kau beriman kepada para malaikatnya. Kau beriman kepada kitabnya. Kan? Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina bi qadari khairihi wa syarrihi. Ada 6 tu. So 6 ni hal ghaib. Mana kita dapat informasi tentang perkara ni? Tapi kalau hal ghaib ini, ya, kita nak kena percaya, yakin, tak ragu. Tapi mana kita dapat informasi ni? Nak dapat informasi ni, kita tengok prinsip-prinsip dulu. So saya akan terangkan tuan-tuan. Contoh saya kata kat tuan-tuan. Saya pernah sebut benda ni. Malaikat yang jaga neraka ada berapa orang? Siapa ingat? Neraka 4 bilion. Mana dapat? Ya ke betul saya tak cakap macam tu? So saya bagi betulkan balik. Kalau Haji kata saya yang ajar tu, saya betul. Kalau saya yang cakap tu, bermakna saya mencanggai Al-Quran. Ataupun Haji yang salah faham. Kan? Antara dua lah. Okey, kita tengok Al-Quran. Kata apa? Okey, Al-Quran kata apa dulu? So kita tengok surah Mudaththir. Surah Mudaththir, surah yang ke-74. Muka surat 576. Ayat yang bermula daripada 27. Saya ulang. Surah Mudaththir, surah ke-74. Ayat muka surat 576. Bermula daripada ayat yang ke-27. Jumpa? 576. Jumpa Semua orang jumpa? Okey. So Allah kata, ada yang tertinggal, ada yang tak jumpa? Jumpa ya semua? Okey, baik. Perhatikan kat situ. Okey. Allah kata, wa ma adraka mas saqar. Tahu tak kamu apa tu saqar? La tubqi wa la tazar. Dia membakar mangsa dia, ya, tanpa meninggalkan apa-apa sebisan baki pun.
dan takkan membiarkan ahli neraka ni. Lawahatul lil bashar. Dia terus membakar kulit-kulit manusia ni. Kemudian Allah kata berapa ahli penjaga neraka? 19. Mana tang 4 million bilion tu? Saya takkan sebut, saya kata. Sebab saya ajak orang beriman kepada Al-Quran, tiba-tiba saya menyagahi Al-Quran. Allah kata 19. So sekarang isu dia apa dia? Betul ke 19? Itu betul atau tidak? Punya berbilion-bilion manusia yang masuk neraka. Satu ahli syurga, 999 nisbah dia tu ahli neraka. Satu ahli syurga, 999. Punya ramai. Kita akan fikir, takkan 19 saja, betul? So isu dia kat sini, nak percaya tak nak percaya? Inilah isu dia, iman. Sebab apa kita percaya? Sebab Allah yang beritahu. Tiba-tiba satu orang datang kita, bukanlah ustaz tu cakap mengarut lah, 19 pula. Contoh dia kata macam tu. Ada bilion malaikat yang jaga neraka tu. Betul? Dia pun boleh buat dakwaan macam ni, betul atau tidak? Persoalan, siapa bagi tahu kat dia ada berbilion-bilion malaikat yang jaga neraka? Dia dah masuk neraka? Dia belum masuk neraka. So macam mana dia tahu? Sebab itu kita kata tadi, ya, prinsip dia tu. Kita nak percaya apa dia? Apa yang Allah bagi tahu. Bukan siapa-siapa bagi tahu. Inilah prinsip keimanan. Sebab kita tengok sekejap. Saya nak ajar kita tengok dalam surah. Okey, kita kembali dulu sebelum itu dulu. Kita tengok yang tadi ayat 2 ayat sama, surah yang sama. Ayat 32 tu. Kita tengok Allah kata apa dia. Ini prinsip dia. Wa ma ja'alna, kami tak jadikan ashaban nar, penghuni neraka tu, illa malaika, melainkan para malaikat. Betul? Kemudian Allah kata lagi, wa ma ja'alna, kan kami tak jadikan iddatahum. Okey? Iaitu bilangan, ya, malaikat tersebut. Ya. Jadi Allah jadikan bilangan 19 tu kenapa? Tengok Allah kata apa dia? Ada 3 jenis manusia bila Allah sebut benda ni. Satu, Allah kata illa fitnah. Melainkan ujian. Kepada siapa? Lilladzina kafaru. Ujian, bilangan tu ujian untuk orang kafir. Nak percaya tak nak percaya? Kedua, Allah kata dalam ayat tersebut, ya, liyastayqinal ladzina utul kitab. Ya, untuk memberi keyakinan. Bilangan itu untuk memberi keyakinan kepada ahli kitab. Betul? Baca baik-baik. Fahamkan baik-baik. Saya salah, saya boleh salah. Tapi sama-sama kita baca, tengok. Fahamkan baik-baik. Kemudian yang ketiga Allah kata, ya, tentang bilangan sebut, wazdadal ladzina amanu imana. Bilangan tu Allah jadikan supaya untuk menambah iman kepada orang beriman. So ada 3 manusia bila Allah sebut hal ghaib ni, ya, dia tak percaya. Ada orang ni, ya, untuk dia apa orang cakap, untuk memberikan keyakinan kepada dia. Ni betul lah Allah cakap macam ni lah. Orang ketiga orang beriman apa dia? Oh Allah cakap. Kami percaya terus. Tak dia cakap banyak. Tambah iman dia. Ini beza. So persoalan, kita yang mana satu? Percaya tak percaya? Itu kan? Betul ke 19? So kalau kita tengok ayat ini, kalau kita rasa ragu tersebut, dekat mana kita? Orang kafir, ahli kitab, orang beriman. Kalau orang kafir, dia, ya, ujian untuk dia. Betul ke? Kan? Kalau orang orang ahli kitab menambah keyakinan. Allah cakap macam ni lah. Kan? So belum ada iman lagi tu, menambah keyakinan, yang baru percaya baru. Yang ketiga, orang beriman, Allah cakap, saya percaya.
Boleh faham tak tuan-tuan? Ya. Ini. So kalau sebab tu saya katakan tadi, kalau kita nak jadi berjaya tadi, nak berada di atas petunjuk tadi, ya, tak ada Al-Quran tuan-tuan. Itu yang kita sedih tengok masyarakat. Ya. Bila kita tak belajar Al-Quran, tak tengok ayat Al-Quran ni, macam kita bincang tadi bila saya tanya bilangan tadi kan. Ada yang tak tahu dah lupa dah. Kan? So ada yang cakap, ustaz cakap ni. Kan? Dan dia pun tak pasti juga ustaz cakap berapa. Tapi tembak dulu 4 bilion. Tak apa, tak ada masalah pun. Kan? Tak ada masalah pun. Tapi cuma tinggal lagi supaya kita dapat perbetulkan kesilapan kita. Ya. So baik. Cuba saya ajak kita. Tengok ni tentang hal ghaib tadi. Saya ajak kita buka surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Surah yang ke-6, ayat yang ke-59, muka surat 134. Saya ulang tuan-tuan. Tuan-tuan, iman kalau gagal iman, gagallah semua tuan-tuan. Apa kita amal pun tak ada faedah dah. Muka surat 134. 134. Cakap English dah ni. Jarang-jarang nak cakap macam ni. Okey. Cuba perhatikan. Tuan-tuan, saya tak kisah kalau saya salah, tuan-tuan sanggah. Ustaz tak betul ni. Tak ada masalah. Okey, kalau saya salah, betulkan. Kan? Tapi bukan dengan saya rasa, bukan. Tapi dengan bukti dengan Al-Quran. Ustaz salah sebab Al-Quran cakap macam ni. Saya akan terima 100% tanpa ragu. Ya. So Allah kata tengok. Fahamkan baik-baik ayat ni. Wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah lah kunci-kunci perkara-perkara ghaib. Betul? Kalau terjemahan saya salah pun begitu. Betul atau tidak? Okey. So bila kita nak cerita hal ghaib, kita nak ambil perkara ghaib ni nak tunjuk kat orang, nak bagi tahu kat orang, kita kena ada kunci dulu. Kunci tu dekat siapa? Dekat saya? Dekat Allah. So Allah bagi kita kunci dia apa dia? Quran. Sebab tu Allah bagi tahu ke kita, la ya'lamuha. Tengok ayat seterusnya. Tak ada orang tahu pasal perkara ghaib ni. Bila Allah kata tak ada orang tahu, berani tak kita kata ada orang tahu? Kita juga kena kata tak ada orang tahu. Sebab tu macam kita kata di bilangan 19 tadi. Dia kata, salah ustaz tu cakap 19. Walhal bukan kita yang cakap pun. Allah yang bagi tahu. Dia kata, ada 17 bilion ke 80 bilion ke, tak kisahlah berapa dia dah cakap pun. Mana ustaz tahu? Kunci hal ghaib ni dekat Allah. Pada Allah. Yang Allah bagi tahu tak ada orang tahu. Kecuali Allah. Jadi ustaz-ustaz ni kerja dia korek apa yang dalam Al-Quran ni bagi tahu kat kita. Bukankah prinsipnya sebegitu rupa? Sepatutnya macam tu. Sebab tak ada orang tahu. Kita masuk dalam liang lahat, kubur tu, kita nampak ke Munkar Nakir? Tak nampak pun. Kalau kita korek balik pun, lepas 40 hari pun kita korek, kita jumpa tak Munkar Nakir? 3 tahun kita korek, kita jumpa tak Munkar Nakir? Kita nampak tak azab, ahli kubur tu diazab? Kita tak nampak. Tapi berita yang diceritakan kepada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita percaya ada azab kubur. Sebab itu bila benda-benda macam ni tuan-tuan, banyak orang gunakan kita ni yang lemah ni, yang kita tak tahu prinsip beriman kepada hal ghaib ini, kan? Orang pun ceritalah kat kita, ular berbagai-bagai dalam kubur tersebut, macam-macam azab. Tukar jadi babi lah. Kita kata Fir'aun sejahat-jahat manusia tu pun Allah tak tukarkan dia jadi babi.
Lepas dia mati, tukar tak jadi babi. Firaun. Tak. Tiba kita orang solat, buat jahat sikit, buat maksiat sikit. Oh. Jadi babi. Apa hal? Mana kamu tahu? Kamu nampak bangkai babi dalam tu. Mungkin orang tanam. Kita pun tak tahu. Tapi nak jadi orang nak benda, kita masyarakat kini suka cerita sensasi. Kan? Oh, mayat jadi babi. Tu dulu tu hari apa? Jadi ikan pari ke apa dah. Dulu kalau ingat dalam video kan. Lepas tu ada yang jadi singa. Tonton pergi tengok yang jadi singa tu sampai sekarang dia berlakon jadi singa. Betul. Tujuan dia nak dapat duit ya tuan-tuan. Dan kita ni jual iman. Percaya. Oh, kurang berlaku kurang ajar dekat ibu ayah. Itu yang sebab kita ada dulu cerita kan si Tanggang tu. Kan? Oh, kurang ajar dengan ibu, kan, derhaka dekat ibu jadi batu. Betul? Itu mitos yang masuk dalam kepala kita, betul tak? Kita kata lagi baik dia sumpah jadi posyet, mak dia pun dapat pakai. Daripada jadi batu. Jadi batu je apa? Kan buat banglo ke sebiji ke, aku sumpah kau jadi banglo. Dapat dia duduk dalam tu. Tak, ini realiti tuan-tuan. Sebab kita daripada dulu mitos. Kan? Mahsuri berdarah putih. Tang mana Mahsuri berdarah putih? Kita punya macam-macam mitos lah kita ni. Tapi itulah, kita dah zaman macam ini. Dulu ialah kita tak ada maklumat. Kan? Itu yang keluar hantu kom-kom, hantu stokin. Ingat tak dulu? Pergi mana hantu tu sekarang? Mana hantu tu pergi? Betul tak? Ini, tuan-tuan. Kalau cerita pasal hantu orang Melayu yang paling banyak sekali hantu. Hantu raya, hantu galah, hantu itu. Daripada kecil kita dengar. Sampai ke tua tak pernah jumpa. Sampai ke mati tak pernah jumpa. Duk jumpa tu lah kalau cerita pun, tu macam pocong. Itulah setakat itu. Pocong tu memang jenazah. Itulah kita tuan-tuan. Sebab tu saya kata ini hal ghaib. Ya. Kita kata tadi tak ada orang tahu. Ini prinsip tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jangan jaga iman ini. Orang nak cerita malaikat, orang nak cerita tentang Allah, orang nak cerita pasal Nabi Rasul. Ya. Apa saja orang nak cerita? Nak cerita pasal alam akhirat. Tak ada orang tahu prinsip dia kecuali Allah. Kamu dapat ni dari mana kita tanya? Saya pernah sebutkan sebelum ni kan. Tentang pokok khuldi kan. Ingat tak? Tuan ingat? Dah lupa dah. Ingat? Betul pasti. Ada tak pokok khuldi tu? Ha? Al-Quran ada sebut tak? Ada sebut kan? Yang menamakan ni syaitan. Yang kita terima perkataan syaitan tu. Kenapa? Dan syaitan ni memang dia nak menipu kita. Sebagaimana dia tipu Adam. Sebab tu dia nak tipu Adam tu yang dinamakan khuldi. Dan kita pun sama-sama terpedaya dengan kisah tersebut. Dan namakan dia khuldi. Mana saya tahu? Allah tak bagi tahu. Kalau Allah tak bagi tahu, benda tu penting tak? Tak penting dah, selesai. Nampak tak prinsip dia macam mana? Dia benda yang penting je Allah bagi tahu. Tak penting Allah tak tanya kat kita. Allah tak akan tanya kita besok, apa pokok tu nama dia? Allah tak akan tanya kita sebab Allah tak bagi tahu. Tapi kalau apa yang Allah bagi tahu, itu yang Allah akan tanya, itu yang kita kena jawab. Sebab itu, ahli neraka tuan-tuan, kita tengok sekejap. Surah ini tuan-tuan biasa baca, tiap-tiap malam tuan-tuan baca. Surah Al-Mulk. Al-Mulk. Sebutan dia mulk. Mulk. Bukan mulk. Dia asal mim lam kaf. Mulk. Okey, tengok.
ayat yang ke-8, muka surat 562. Okey? Kita tengok dekat sini apa Allah ceritakan kepada kita tentang bila Allah beritahu dalam Al-Quran ini, kan? Perkara-perkara apa yang terkandung dalam Al-Quran ini. Allah kata, okey, takadu tamayyazu minal ghaiz. Neraka hampir pecah, berubah warna sebab kemarahan. Neraka begitu marah, ya, keadaan dia tu, neraka ni memang kerja ni marah. Ya, berubah-ubah warna, berwarna-warni neraka ni, api dia. Tuan-tuan, kita kena faham dekat sini, ya. Bila sebab bahasa kita dengan bahasa Arab tak sama. Kita faham neraka tu apa? Macam satu tempat. Tak, Allah sebut an-nar, api. An-nar. Kita kata azaban nar. Azaban nar kan? Waqina azaban nar. Azab api. Tapi dalam bahasa kita, kita guna pakai Sanskrit. Bahasa lama. Bahasa Sanskrit ni bahasa Hindu. Hindu dia namakan neraka. Sebab itu kita nampak neraka tu macam satu gelas dalam tu api. Satu bilik dalam tu api. Bukan. Dinding dia tu pun api. Semuanya api. Tak ada yang tak api. Itu neraka. Macam tuan-tuan tengok satu kawasan tu penuh dengan api. Macam tu lah lebih kurangnya. Tapi lebih jauh berganda-ganda lagi lah. Kepanasan, kedahsyatan dia tu. Bunyi api dia tu. Ya. So kita tengok. Kullama ulqiya fiha faujun. Setiap kali dilemparkan dalam neraka tu, sekelompok daripada ahli neraka. Sa'alahum khazanatuha. Penjaga neraka tanya mereka. Alam ya'tikum nadhir? Ada tak orang beri peringatan kepada kamu? Apa jawapan mereka? Qalu bala, ada. Tapi apa mereka punya respons tentang orang yang memberikan memberikan peringatan? Qad ja'ana nadhirun, sungguh telah datang kepada kami pemberi peringatan, fakadzabna, kami dustakan dia. Kami tak nak percaya. Wa qulna, dan kami kata kepada dia, ma nazzalallahu min syai'. Mana ada Allah cakap macam ni? In antum illa fi dhalalin kabir. Kamu tu yang sesat. Oh, cop orang sesat senang tuan-tuan. Mengecop ni paling senang sekali dalam dunia ni. Orang tak mencuri, kita boleh kata mencuri. Orang tak menipu, kita boleh kata menipu. Nak tuduh orang, senang. Prinsip dalam menuduh ni apa dia? Bukti. Mana bukti? Ya, tuan-tuan boleh kata saya kaki kelentong. Apa bukti yang saya kaki kelentong? Tuan-tuan boleh kata saya menipu. Apa bukti saya menipu? Betul atau tidak? So buktikan dulu. So bila Allah kata sini, dia kata, ya, fakadzabna in antum illa fi dhalalin kabir. Kamu tu yang sesat. Ya. Kemudian dia kata apa dia? Waqalu. Ni ahli neraka kata. Apa dia kata? Lau kunna nasma'. Kalaulah kami dengar nasihat tu. Kami dengar peringatan tu. Kan? Au naqil. Atau kami berfikir. Tuan-tuan. Ini hidup ni, beragama ni kena guna akal. Ni ayat Allah. Fikir macam saya kata tadi. Betul tak Allah kata ni? Tuan-tuan fikir dulu. Ambil masa tak apa.
Percaya ke tak percaya, tengok dulu, dengar dulu, okey, fikir. Betul ke tidak? Saya salah, buktikan salah. Tak betul Ustaz, kenapa? Saya rasa, kalau tuan-tuan yang punya rasa, saya tak nak percayalah. Kalau 10 orang pakai rasa, apa jadi agama ni? Kita cuba tengok, tonton tengok kat luar tu, kenapa yang ada berhala yang begitu banyak? Sebab apa? Rasa. Dia rasa, tonton pernah tengok yang tangan banyak tu? Pernah tengok tak? Patung yang tangan banyak tu. Tonton tu tahu kenapa? Kami belajar dekat masa kami belajar dulu dekat UM dulu. Perbandingan agama. Antara salah satu subjek kami adalah perbandingan agama. Kita belajarlah semua agama ni. Yang tangan banyak, yang duduk atas daun teratai tu. Kan? Apa Amitabha tu. Kan? Semuanya ada sebab. Tapi sebab tu berpunca daripada apa? Rasa. Ini sibuk. Nak atur banyak benda. Mana boleh ada 2 tangan je. Macam kita. Jadi dia mesti special. Dia kena apa? Banyak tangan nak urus sana sini. Macam itulah dia faham tu yang banyak tangan tu. Tonton tengok tu. Amitabha tu. Kan? Yang bunga teratai tu. Kan? Bayangkan. Punyalah kita rasa kalau saya boleh. Masa kita belajar tu rasa nak maki hamun ya. Punyalah bodoh. Betul saya kata. Bunga teratai tu lahirkan orang tu. Ganesh. Raja Tuhan gajah tu. Tahu tak cerita dia macam mana? Tak, sebab ini kira orang pakai akal. Kalau kita pakai mitos. Cerita mengarut kita terima. Inilah kesan dia. Ganesh tu. Kisah dia. Isteri Tuhan mengandung. Itu pun dah start kelakar dah. Isteri Tuhan mengandung. Wah, Tuhan kau boleh nafsu Satu hal. Anak bersalin. Keluar anak. Lahir anak. Tak ada kepala. Tuan-tuan boleh buka buku mereka ni, cerita ni. Tak ada kepala. Saya kata kesiannya Tuhan dia. Aku dapat anak pun ada kepala. Engkau Tuhan, anak tak ada kepala. Bayangkan. Tak masalah, boleh terima. Itu yang mereka imani. Ni berbeza dengan iman kita tuan-tuan. Kalau kita semua tak letakkan pemerhatian kepada Al-Quranul Karim ini. Sebagaimana umat jahiliah dulu, zaman Nabi Ibrahim mereka beriman kepada Allah. Sampai kepada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, habis. Habis agama. Okey, kemudian apa berlaku? Cerita Ganesh ni. Tuhan tengok ada seekor anak gajah lalu. Dia pun ambil parang, potong kepala anak gajah tu, ambil kepala anak gajah tu letak kat kepala anak dia. Boleh terima? Tapi saya nak fahamkan, itulah yang mereka imani. Kalau ini cara. Ya, kalau pakat-pakat macam tu tuan-tuan, macam-macam jadi agama ni. Yang saya kata, banyak agama ni kenapa? Banyak berhala ni kenapa? Ini pun Tuhan, itu pun Tuhan. Sebab tak ada petunjuk. Dan kita ni pula dah diberi petunjuk. Tapi tak tengok petunjuk. Kan? Dah
Tu pakai gelang tu, gelang hitam tu, lahir baby gelang hitam. Kenapa? Pelindung. Betul je? Kita belajar, kita tahu syirik. Orang dekat luar sana pakai lagi. Tak cukup satu keringan. Kaki pula. Kaki tak cukup. Pinggang, tak cukup pinggang. Leher. Tengok. Perhatikanlah tuan-tuan. Sebab itu saya, macam saya kata daripada awal, sedih. Ya? Semua orang nak masuk syurga. Kalau kita tanya Acong tu, Ramasami pun, dia orang nak masuk syurga, tuan-tuan. Apatah lagi kita yang sujud dekat Allah ni. Tapi berapa orang yang nak beri perhatian kepada Al-Quran? Apa yang Allah kata? Malaikat, bila Jibril turun aja, malaikat terketar berlutut, sujud. Tunggu apa Jibril nak kata, apa yang Allah bagi tahu. Tuan-tuan boleh bayangkan. Ya? Kita tak rasa kebesaran Tuhan. Kita nampak ciptaan Tuhan, tapi kita tak rasa keagungan dia, kehebatan dia, yang dia boleh buat apa saja dekat kita. Dan sebab itulah kita tak pedulikan kitab Allah. Ini yang berlaku. So kita tengok kembali. Sebab itu dia kata, ya, wa qalu law kunna nasma'u naqil. Kalaulah kami dengar, kalaulah kami berfikir, ma kunna fi ashabis sa'ir. Tak adalah kami jadi penghuni neraka sa'ir. Baik, tuan-tuan, lafaz as-sa'ir tu, as-sa'ir tu, ambil perkataan as-sa'ir. Tuan-tuan tengok ejaan dia betul-betul. Alif lam sin ain ya ra. Betul? Okey, ambil perkataan as-sa'ir tu dulu. Ini neraka, as-sa'ir ni neraka. Nama di antara nama-nama neraka as-sa'ir. Baik, kita tengok sekejap dalam surah Fatir. Surah Fatir. Surah Fatir, surah yang ke berapa? 35. Ayat yang ke-6, muka surat 435. So, ingat balik. Saya suruh ingat perkataan apa tadi, tuan-tuan? As-sa'ir. As-sa'ir. Kenapa orang ni semua masuk? So, Allah beritahu kepada kita. Wa qala syaitan. Allah kata, inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan itu, iblis itu adalah musuh kamu. Fattakhidhuhu aduwa. Maka hendaklah kamu jadikan dia musuh. Innama yad'u hizbahu. Sesungguhnya dia hanya mengajak kelompok dia. Okey, so dekat sini saya nak fahamkan tuan-tuan. Bila orang terperangkap dengan tipu daya iblis ni, termasuk dalam grup dia ni, dia kata apa? Masuk dalam grup dia jadi apa? Liyakunu min ashabi as-sa'ir. Tengok ya. Ini projek iblis. Masukkan mereka dalam neraka. As-sa'ir. Tadi apa dia kata? Kalau kami dengar. So, kalau kami fikir. Ini apa dia objektif iblis? Ya. Iblis akan mandulkan pendengaran kita. Jangan dengar. Jangan fikir Al-Quran. Jangan dengar Al-Quran. Supaya kamu tak tahu apa yang Allah nak. Apa yang Allah bagi tahu. Dan kamu akan beriman dengan iman yang salah. Iman yang tak betul. Amal yang salah. Amal yang tak betul. Tapi kita akan kata apa? Mesti kita kata betul. Cuba angkat tangan dekat sini. Siapa punya iman dia tak betul? Tak ada kan? Kalau kita tanya lagi. Cuba angkat tangan dekat sini. Siapa dia punya amal tak betul? Tak ada kan? Semua betul. Dakwaan, kita boleh buat dakwaan. Kita boleh cakap, kita betul. Allah bukan nak nilai itu pun. Baik, saya kata.
Orang munafik dia kata dia beriman atau tidak? Dia kata dia beriman. Tapi apa jawaban Allah? Tak beriman. Bila kita tahu nanti? Di akhirat nanti. Sekarang. Tapi macam mana kita nak selamat di akhirat? Ini poin dia. Ya, kita boleh cerita ke orang, oh, alhamdulillah saya soleh, saya warak, saya alim, saya abid, saya ustaz. Boleh cakap dekat orang. Gelaran ustaz yang tuan-tuan panggil saya tu, siapa yang bagi? Tuan-tuan, bukan Allah. Adakah saya ada nilai di sisi Allah SWT? Bergantung beriman saya, bergantung beramal saya. Dan iman dan amal saya bergantung kepada saya dengan Al-Quran. Begitu juga dengan tuan-tuan. Allah cakap A, tuan-tuan buat B. Allah cakap A, tuan-tuan percaya B. Macam mana? Macam kita sebut tadilah, berapa penjaga neraka? Malaikat. Sekarang kita tahulah. Tadi mula-mula tadi 4 bilion Ustaz. Boleh sebut je apa nak sebut. Betul tak? Tapi bila sekarang, kami beriman. Berbeza kan? Ya. Ini perbezaan. Okey. InsyaAllah kita bagi ruang azan, lepas tu kita terus solat lah. Kalau nak tuan-tuan terpulang lah, nak solat ke, nak apa-apa. Apa? Silakan. Bagi azan ikut. Ya Allah. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu Allah.
Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mari. Ganggu pada sudut apa? Baik. Itu pun pada saya tak penting sangat lah. Pada pentingnya hari akhirat kita. Kalau dunia kita pun kita kena. Kan? Tapi memang ada cara lah Nabi SAW ajar kita. Tapi saya terangkan dulu insyaAllah. Tapi kita kena faham tuan-tuan, objektif kita lah hari akhirat. Ya. Betapa dahsyat pun dekat dunia ni, apa pun kita kena, gangguan syaitan ke, gangguan iblis ke, kena sihir ke, apa pun. Ya. Kita selamat tak dekat akhirat. Sebab dekat dunia ni, kalau kita nak hitung balik, perbandingan akhirat, hanyalah 6 jam. Tuan-tuan boleh bayangkan, 6 jam. Tuan-tuan buka siap, saya tunjuk. Surah An-Nazi'at. Ya, nanti saya akan terang yang tadi Haji minta tu ya. Ayat 46, muka surat 584. Muka surat 584. Buka sekejap. Tengok. Sebab kita banyak, kerisauan kita banyak dekat urusan-urusan macam ni lah. Ya, banyak masa kita habis dekat benda-benda macam ni. Risau benda-benda macam ni. Tapi kalau Allah SWT kata, perhatikan. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. So berapa lama hidup dekat dunia? Seolah-olah mereka melihat mereka hidup dekat dunia berapa lama? Satu pagi atau satu petang atau satu pagi, betul? Betul atau tidak? Last kali ayat terakhir. An-Nazi'at. Muka surat 584, betul? Hah? Terjemahan saya betul atau tidak? Apa dia cakap? Terjemahan. Cuba baca sikit. Cuba baca sikit. Boleh faham tak? Bila nampak akhirat, baru tahu hidup kat dunia tu satu petang ke satu pagi je. Yang sebenarnya, bila dah masuk hari akhirat, yang sebenarnya dia masuk hidup kat dunia berapa lama? Satu petang atau satu pagi sahaja. Berapa jam? Satu petang? Satu petang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 malam. 6 jam. Pagi 6 pagi, 7 pagi, 8, 9, 10, 11, 12. Tengah hari. 6 jam. Masuk ke akhirat, so 6 jam yang kita risau, yang berpanjangan seumur hidup ni. Lepas akhirat, seumur hidup, selama-lamanya, abadan abadah. Tak risau? Satu hari di akhirat, 50,000 tahun dunia. Kalaupun kena sengsara dekat dunia selama hidup tu. Kan? Kita nak buat, oh tak naklah beramal, tak naklah beriman, tak naklah itu, tak nak. Sebab sengsara. Di hari akhirat, walai, 6 jam aku tak nak buat. Boleh faham ni? Ya? Okay, baik. Kembali ke soalan tadi.
So, yang penting tadi, yang penting sangatlah jangan sampai syaitan tipu kita, jauhkan kita daripada petunjuk Allah. Itu yang penting. Syaitan kerja dia nak jauhkan kita daripada petunjuk Allah. Tapi macam biasalah, kita akan rasa kita di atas petunjuk. Okey? So, baik. Tapi macam kita sebut tadi, cara untuk gangguan syaitan pertama Allah sebut dalam Al-Quran, wa imayan, saya tak tahu tuan nak buka, tuan boleh buka surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 200. Allah kata wa imayan zaghanaka minasyaitonir nazghun, apabila syaitan mengganggu kamu dengan satu gangguan, fasta'iz billah. Baca a'udzubillah. Simple je. Kalau kita diganggu, untuk mengelakkan dalam sebuah rumah itu dimasuki oleh syaitan, ada beberapa cara Nabi ajar kita. Pertama, dibacakan surah Al-Baqarah dalam rumah tersebut. Sekali baca khatam surah Al-Baqarah tu, boleh cover 3 hari, Nabi kata. 3 hari syaitan takkan masuk. Ini satu cara yang Nabi ajar untuk gangguan syaitan masuk rumah. 2, masuk rumah, buka pintu, baca bismillah. Nabi kata, bila kita masuk rumah, baca, bagi salam, kemudian baca bismillah, syaitan takkan dapat. Nabi kata syaitan akan lari daripada rumah tersebut, dan dia kata kami tak ada tempat tidur, kami tak ada barang makan dalam rumah ni. Dia tak boleh masuk dan dia terhalang. So itu je lah. Habis. Tapi cara macam kita memang tak mampulah duk baca alif 1 sampai 5, 1 sampai 5 ya setiap hari kan. Perlahan-perlahan sambung berterusan. Penting dia cuba istiqamah baca setiap hari. Ya. Kita nak buat yang macam Nabi buat, suruh buat tu memang tak mampulah, kan? Hampir 3 juzuk. Kan? Hampir 3 juzuk. Okey, kita tak mampu berbuat kesinambungan setiap hari. Bahasa sambung. Tengoklah kalau boleh tengok terjemahan tu cerita apa. Jangan ayat tu jadi tergantung. Ya? Tengok terjemahan, cerita kat mana, apa ini aku nak baca. Macam mana. Boleh? Okey. Ada soalan tuan-tuan? Lain? Tak ada ya? InsyaAllah tuan-tuan. Semoga Allah SWT memberi kita taufik dan hidayah. Wallahu ta'ala a'lam. Untuk majlis tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.